untuk permulaan kita nak create Google Form, kita pergi pada Drive and then boleh ambil button New. Lepas tu boleh pilih Google Form. Okay, just ambil blank form. So, dia akan keluar paparan macam ni. Okay, untuk yang pertama, kita boleh letakkan tajuk and title form ni kepada tajuk form kita lah. Contohnya, data pelajar. Okay. Okay, kat sini kita buat maklumat pelajar. Kat sini dekat form description ni kalau tak nak letak pun tak apa, tapi digalakkan untuk letak supaya ia memudahkan pengguna lah untuk tengok form ni tujuan lah, dari sudut tujuan. So kita just tulis contohnya okey, ini contohlah. Jadi kalau nak panjang ke pendek ke bergantung kepada tujuan kita. Jadi untuk memudahkan kita adalah dekat atas ni entitled form. Kalau perlu tekanlah tukar ayat ataupun kekalkan, tapi digalakkan untuk kita letakkan nama supaya di masa hadapan kita nak cari form kita lagi senang. Okey, saya just klik. Okey, just klik tadi dia akan ambil perkataan ataupun ambil sentence yang kita letak pada title, pada form kita. Okey, dan seterusnya kita nak memulakan form ini. Okey, jadi untuk yang pertama, basically kita letak contohlah nama pelajar. Okey. Jadi untuk Google Form ni yang mudahnya dia akan detect, kebiasaan dia akan detect. Contoh saya letak nama pelajar, so dia dah siap-siap letakkan short answer. Okey, kalau tengok di sebelah kanan, dia ada beberapa jenis respons yang kita boleh letak lah. Okey, boleh tengok kat sini short answer, paragraph, multiple choice, checkbox. Okey, dalam video ni saya akan tunjukkan beberapa jenis soalan yang kita boleh gunakan dalam Google Form. Okey, yang letak nama pelajar. Okey, ini adalah button untuk duplicate, ini untuk remove, delete sekiranya question kita tadi, soalan kita tadi kita tak nak guna. Okey, dan untuk soalan required ini adalah merujuk kepada adakah medan ataupun adakah soalan itu wajib diisi atau dijawab oleh pengguna. Jadi untuk memudahkan, kita kena letakkan required supaya tak ada pengguna meninggalkan ruangan maklumat tu kosong. Okey, untuk tambahkan question ataupun soalan tadi, kita pergi kepada bahagian kanan ni. So kita just tekan add questions. Okey, untuk soalan kedua saya akan gunakan jenis yang berbeza, iaitu contoh alamat tetap. So basically untuk alamat tetap ni, okey, boleh tengok kat sini dia secara automatik dia detect kita untuk long answer, sebab alamat ni boleh jadi alamat yang panjang berbanding dengan nama pelajar tadi. Okey, so kita tak payah tukarlah. Tapi kalau kita nak tukar kepada short answer tak ada masalah. Okey, yang ni pun sama, saya akan requiredkan dia supaya bahagian ini diisi oleh pengguna ataupun pelajar lah dalam form, untuk form ini. Dan sekiranya pengguna ni tidak mengisi, jadi Google Form maksudnya untuk ending, untuk submit, tak boleh submit. So mesti kena isi juga. Okey, untuk yang ketiga adalah contohnya kita letakkan jantina. So jantina basically kita menggunakan option lelaki dan perempuan je lah. Okey, saya letakkan. Okey, yang ni dia detect untuk multiple choice, ataupun kalau
kita nak guna yang lain pun maknanya diisi, saya rasa yang memudahkan adalah kita menggunakan multiple choice, sebabnya tak perlu isi. Bila pengguna kena isi maklumat, lelaki atau perempuan tu, dia kemungkinan akan menjadi data yang agak berbeza. Jadi bila data yang berbeza, susah untuk kita nak analisa data lah. Jadi kita gunakan yang relevan dan yang paling senang, iaitu multiple choice. Okey. Untuk jantina, kita tak akan gunakan text box sebab kemungkinan mungkin hand error, pengguna akan pilih mungkin kedua-duanya. Kalau maknanya ralat lah, kemungkinan akan berlaku. So kita letakkan multiple choice. Maksudnya bila pilih multiple choice, pengguna hanya boleh pilih satu sahaja daripada beberapa pilihan jawapan. So required. Saya teruskan untuk yang keempat, iaitu contohlah bidang. Untuk bidang yang diminati. Bila bidang yang diminati, kita boleh juga guna multiple choice, tapi bergantung kepada yang ni. Maksudnya kita nak dapatkan respon daripada pelajar kita, maksudnya mungkin beberapa bidang, tidak semestinya bidang yang dipelajari kan. Jadi apa yang sesuai kat sini adalah kita boleh ambil sama ada text box. Text box bentuknya macam ni. Ataupun kita boleh guna drop down. Cuma drop down ni dia kena scroll lah, scroll up, scroll down. Untuk yang ni dicadangkan kalau list itu adalah list yang kurang daripada 5, it's better kita gunakan text box. Tapi kalau terlalu panjang sampai 10, 20, dicadangkan menggunakan drop down. Bergantung kepada kita lah. So apa beza text box dengan drop down? Text box ni dia akan viewkan, nanti pengguna akan nampak, dia akan viewkan beberapa option, keseluruhan option yang kita setkan. Berbanding dengan drop down, dia akan viewkan hanya satu, dan kalau nak yang lain, so kena cari. Untuk contoh bidang diminati, contoh bahasa, saya letakkan technical, grafik dan kewangan. Ini contoh. So sama juga saya letakkan required. Yang seterusnya kita akan menggunakan, kita tengok kejap lagi, untuk negeri. Yang kelima, untuk item yang kelima kita gunakan negeri. So untuk negeri, basically dia kita kata ada banyak, so dicadangkan menggunakan drop down supaya dia sebab dia nampak lagi relevan lah. Tapi tak ada masalah kalau nak menggunakan checkbox macam yang ke atas ni pun tak ada masalah, as long as dia boleh dia menggunakan kalau nak guna yang ke atas, secara technically-nya kemungkinan pengguna akan boleh pilih lebih daripada satu negeri. Jadi data tu tidak valid. So untuk yang ni pilihannya adalah drop down ataupun multiple choice. Tadi kita dah guna multiple choice, so kita guna drop down. Contoh. Saya takkan masukkan semua. List. Boleh masukkanlah untuk yang selebihnya kat sini. Jadi dia boleh up to, memang banyaklah kat sini. So kita just tekan required. Seterusnya yang keenam, kita akan tengok penggunaan, maksudnya untuk Google Form ni kita boleh dapatkan respon daripada pengguna kita. Tidak semestinya respon yang seperti yang saya tunjukkan daripada sini, contohnya short answer, long answer, multiple choice, check box, drop down list.
Tapi kita boleh dapatkan dari kita nak dapatkan nak minta pengguna untuk upload mereka punya let's say gambar pasport ataupun dokumen, support dokumen. So untuk yang ni, saya tulis dulu untuk ni. Biasanya kita perasan kan, untuk form ada yang diminta untuk kita uploadkan support dokumen ataupun gambar. Okey, untuk yang ni tidak sesuai lah kalau kita nak menggunakan checkbox ke drop down list tak. Sebabnya kita nak minta pengguna masukkan dokumen ataupun gambar. Okey, so antara pilihan yang relevan adalah file upload lah. Okey, so yang ni dia akan keluarkan let's respondent upload file to drive. Maksudnya kena masukkan di drive dululah. Okey. So nampak ada file upload. Okey. Kat sini kita kata allow only specific. Okey, mungkin kita tak nak limitkan kepada certain file types. Jadi kalau kata nak spesifikkan, kita kena on kan dia kat sini, and then dia ada beberapa pilihan lah, document, spreadsheet. Ini bergantung kepada kita. Kalau contoh kat sini muat turun gambar pasport, jadi secara logiknya kalau gambar pasport adalah untuk image, so kita boleh pilihkan untuk image. Maximum number of file. Ni bilangan, berapa bilangan file yang boleh upload dalam untuk soalan nombor 6 ni. Yang ni pun bergantung kepada persoalan kita. Jadi kalau untuk yang saya ini adalah gambar pasport, so basically hanya satu sahaja. Dan untuk maximum file size numbers, ini berapa kita punya size. Basically sebab untuk gambar pasport dia tak memerlukan kapasiti yang banyak, yang size yang besar, so kita just buat 10 MB. And then saya requirekan supaya pengguna ataupun dalam konteks ini pelajar tidak tertinggal soalan untuk upload mereka punya gambar pasport. Dan seterusnya adalah yang mudahnya untuk Google Form ni, dia menyediakan untuk kita nak untuk masukkan tarikh. Untuk tarikh yang sesuai adalah let's say adalah tarikh lahir. Nampak bila saya buat tarikh lahir, enter je, dia akan totally buat month, day and year. So dia akan detect. Maksudnya untuk site pengguna kat sini, untuk soalan kat sini, maksudnya kita tak perlu manually tulis tarikh lahir kita, tetapi dia akan viewkan kalender. So kita cari tahun, kita cari bulan, hari dan yang sepatutnya lah. Kat sini kita boleh letakkan require. Itu sahaja untuk video kali ini. So antara daripada 1 hingga 6 menggunakan beberapa jenis soalan ataupun kategori soalan yang ada dalam Google Form. Dan untuk kita finalizekan, boleh juga kat sini adalah dashboard warna, so boleh tukar warna. Dan untuk kita test, boleh test kat sini. Untuk paparan ini dia akan keluar selepas kita klik pada butang preview tadi ya. Jadi ini untuk kita nak tengok ataupun untuk kita nak test lah sama ada borang yang kita create awal tadi boleh diguna pakai atau perlu untuk kita editkan. Kalau kita tengok kat sini apa yang kita buat sebelum ni, beberapa soalan untuk Google Form ni dah ada dalam ni. Jadi kalau borang ini ataupun Google Form ini sedia untuk di-blast, dia ada dua cara lah, sama ada boleh ambil URL kat sini sebagai untuk kita blast nanti, ataupun satu lagi kita back to tempat Google Form kita tadi. Bentuk macam ni, dan kita boleh tekan pada butang send.
Okey, untuk bila kita tekan pada butang send, kita boleh send Google Form tadi melalui email, okey, ataupun dengan kita ambil URL lah. Okey, ini kalau kaedah biasalah melalui email, boleh masukkan email. Okey, and then di sini boleh juga kalau melalui email kita minta email address daripada responden yang jawab. Okey, untuk cara yang senang untuk kita blast di WhatsApp, Telegram adalah dengan kita pilih tanda klip kat sini. Okey, saya cuba buat kat sini. Okey, dia akan keluar paparan URL. Okey, link kat sini. Okey, boleh je nak copy directly, ataupun kalau kita nak pendekkan kita punya URL, so kita boleh just shorten URL. Nampak dia lagi pendek lah. Jadi kalau kita nak blast melalui WhatsApp, Telegram, jadi nampak ringkas. Okey, nampak ringkas. Sebenarnya dia adalah sama dengan yang panjang tadi. Okey, dia akan pergi pada tempat asal kita lah, kat form. So kita boleh copy kat sini. Okey, boleh copy dan kita boleh share di grup WhatsApp masing-masing ataupun melalui email lah. Itu cara yang senang untuk kita send Google Form kita. So untuk video ni saya rasa ini perkongsian setakat ini sahaja. Jadi boleh explore dan boleh try lah. Okey, terima kasih.